ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan dan sekali lagi keizinan dapat bertemu pada pagi yang mulia ini. Menyambung kepada perkongsian yang kita adakan pada sebelum-sebelum ini adalah kesinambungannya insya-Allah. Mudah-mudahan usaha dan ikhtiar kita dalam bermujahadah bangun pada pagi yang sejuk dan dingin ni. Perjalanan saya nak main tadi, dia hujan renyai-renyai. InsyaAllah semuanya akan dihitung dan dikira sebagai saham akhirat untuk kita semua. Pagi ni semua orang sedang sedap tidur di atas pembaringan, tetapi kita boleh bangun mengabdikan diri kepada Allah. Kata ulama tasawuf, kemuncak perhambaan seorang hamba itu kepada Tuhannya, kepada Rabbnya adalah apabila ia mampu bangun pada awal pagi, sedangkan orang lain sedang sedap tidur di atas pembaringan. Kalau dia hamba itu mampu bangun mengabdikan diri kepada Allah, maka itu adalah kemuncak daripada perhambaan hamba itu kepada Tuhan. Yang mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang saya sebutkan tadi. Baik. Tuan-tuan muslimat, para sahabat Al-Quran, rahimani wa rahimakumullah. Satu peringatan mesra. Hari ini kita dah masuk pada hari Isnin 6 Zulhijjah. Maka hari ini kita boleh sama-sama niat puasa sunat, tuan-tuan. Niat puasa sunat. Satu puasa sunat hari Isnin yang Nabi tak pernah tinggal. Kemudian apatah lagi ditambah dengan kebaikan dalam 10 terawal Zulhijjah, yang mana kemarin dulu saya dah sebut pesta ibadah bagi umat Islam yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi. Dalam setahun ada 2 pesta ibadah, pertama dalam bulan Ramadan dan kedua 10 terawal daripada bulan-bulan Zulhijjah. Maka jangan kita lepaskan peluang, kita teruskan beribadah. Mudah-mudahan apa yang kita buat ini kita akan melihat hasilnya nanti di padang mahsyar insya-Allah. Baik tuan-tuan, insya-Allah pagi ini kita akan awali dengan membaca suratul Waqiah, surah Al-Waqiah. Selepas daripada surah Ar-Rahman pada halaman mushaf 534. 534 surah Al-Waqiah, maknanya hari kiamat. Dalam surah Al-Waqiah ni Allah cerita tentang hari kiamat. Hari kiamat dan juga balasan yang diterima oleh orang-orang Islam dan juga orang-orang ingkar, orang-orang kafir. Diterangkan juga dalam surah ini tentang penciptaan manusia, tumbuh-tumbuhan dan api sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu lagi kelebihan surah Al-Waqiah ni tuan-tuan, sedikitlah sebelum kita mula membaca, supaya bila kita tahu kelebihan dia baru kita jadi seronok dan semangat nak baca. Surah Al-Waqiah ni juga dia sinonim dengan surah kekayaan yang melimpahkan rezeki, yang melimpah ruah. Maka kalau kita amalkan, setiap orang selalu sebut setiap petang tak apalah kita nak baca petang pun tak apa, ataupun nak baca bila-bila, tapi cubalah diamalkan setiap hari. Dia adalah surah yang mendatangkan rezeki yang barakah, malah melimpah ruah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab di dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, mafhumnya, sesiapa yang membaca surah Al-Waqiah setiap hari, kulla yaumin, ia tidak akan ditimpa kefakiran. Allahu Akbar. Walaupun saya duk sebut ni, saya sendiri pun tak mampu nak baca hari-hari. Tapi tak apalah, takarrara tahaqquqa. Bila kita peringat sesuatu yang diulang-ulang, lama-lama dia akan ingat. InsyaAllah kita akan
buatlah sedikit sebanyak sekadar mana yang mampu. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat di hidup kita ni, di dunia ini sampailah di akhirat nanti. Baik tuan-tuan, tanpa melengahkan masa, saya rasa adalah elok dan lebih baiknya kita terus kepada kita punya pengisian yang pertama, iaitulah mengisi kehidupan kita di awalnya dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menghadirkan di dalam perasaan kita, perasaan insaf dan satu kebaikan apabila kita memulakan kehidupan kita dengan banyaknya membaca dan menyebut ayat-ayat suci Al-Quran. InsyaAllah baik. Okey, sekali lagi, buka muka surat 534. Kita akan baca bersama dengan kadar bacaan tadwir, sederhana. Tidak laju, tidak lambat, tetapi sederhana. Surah Al-Waqi'ah. Baik. Terlebih dahulu kita kena istighfar untuk menyucikan hati kita, kerana hati yang bersih sahaja yang akan diterima oleh Allah. InsyaAllah amalan yang ikhlas yang akan diterima oleh Allah. Baik. Jom kita istighfar sama-sama, letakkan hati pada tempat yang paling bawah, jangan ada apa-apa yang mengacau insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا أستغفر الله العظيم إنه كان توابا أستغفر الله العظيم إنه كان توابا أستغفر الله العظيم إنه كان توابا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا
وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم
في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Selesai sudah pembacaan kita pada suratul Waqi'ah pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengurniakan kebaikan kepada hidup kita setelah membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada pagi yang barakah ini, insya-Allah. Baik, saya dapat kata kunci ataupun isyarat daripada Ustaz Yaakob Yusra. Lagi 5 minit dia akan bersiaran. Maka tuan-tuan, kita tengok sedikitlah makna yang sempat kita baca. Bila kita baca ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, mungkin kita kurang faham. Tetapi apalah salah kiranya kita tengok pula makna dia. Saya baca makna laju-laju secara zahir. Kita tak takwil, kita tak tengok apa huraian dia. Sebab kita tengok makna zahirnya saja. Baik, ayat 1, iza waqa'atil waqi'ah. Apabila terjadi hari kiamat, kata Allah. Seterusnya, ayat kedua, kejadiannya tidak dapat didustakan. Siapa pun tak boleh nafikan, siapa pun tak boleh sangkal, kiamat bakal berlaku. Ayat ketiga, kejadian itu yakni kiamat merendahkan satu golongan dan meninggikan satu golongan yang lain. Yang rendah tu confirmlah orang kafir, orang munafik. Yang tinggi adalah ahlullah, ahlul ma'arifah, orang-orang di sisi Allah. Apatah lagi orang yang membaca dan menghafal Al-Quran. Ayat keempat, kata Allah, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, Masya Allah, hari kiamat. Dan kelima, ayat yang kelima, dan gunung ganang dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Tu dia, Allah cerita bila hari kiamat, gunung ganang yang dipasak dengan begitu kuat pun dihancurkan, digulungkan dengan sedahsyat-dahsyatnya. Tuan-tuan, bila kita baca ni pun kita dapat bayang dah macam mana yang nak terjadinya nanti. Allahu Akbar. Maka dengan itu bila kita baca apa yang Allah cerita ni, ayat 1 hingga 5 pun telah mendatangkan keinsafan kepada kita.
bahawasanya apa yang Allah sebut ni nanti dia bakal berlaku. Maka apa persiapan kita dalam hidup kita? Hanya ada dua pilihan. Yang pertama, kita bersama dengan orang-orang yang menyokong ataupun membangunkan Islam, dan yang kedua sebaliknya, iaitu orang-orang yang menentang dan melawan Islam. Maka tanyalah diri kita di pihak yang mana? Allahumma salli ala Muhammad, muhasabah diri insya-Allah, termasuk diri saya dan kesemuanya yang mendengar insya-Allah. Jadi tuan-tuan, kita tengok makna sampai ayat 1 hingga 5 lah Nanti makna yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri kalau duduk dengan keluarga, baca makna zahir. Allahumma salli ala Muhammad, muhkamat. Tengok makna hukmiyah dia, makna secara zahir. Bukan mutasyabihat yang ada Allah kita panggil pada double meaning ataupun di sebaliknya yang perlu ditakwil. Tengok makna zahir pun kita dah rasa gerun, insaf dan takut. Ini semua peringatan tegas ataupun peringatan mesra daripada Allah kepada kita hamba-hambanya. Mudah-mudahan kita berada di dunia ini dengan penuh ketakwaan dan perhambaan yang baik. Allah tidak memerlukan kepada ketaatan kita, Allah tidak memerlukan kepada ketakwaan kita, tetapi kitalah sebaliknya hamba yang memerlukan kepada Allah 100% perhambaan kita kepada Allah. Allah sebut di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah, hampa semua, kalian semua itu miskin, fakir di sisi Allah. Kemudian Allah sebut, wallahu huwal ghaniyul hamid, sedangkan Allah yang maha kaya lagi maha terpuji. Maka perhambaan kita ataupun pengharapan kita secara total 100% hanya kepada Allah. Yang kita duk sebut dalam solat kita setiap hari apa dah tuan-tuan? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya hanyalah kerana Allah. Maka tidak ada daya dan upaya kepada kita, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada pertolongan, tidak ada bantuan kecuali semuanya datang daripada Allah. Maka pengharapan kita totally 100% hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Baik tuan-tuan, saya rasa cukuplah sekedar 5 minit yang diberikan. Jadi insya-Allah jika ada kelapangan waktu dan masa lagi, insya-Allah kita akan isi dengan sedikit pengisian lagi pada hari-hari berikutnya sebelum berakhirnya hari-hari barakah dalam awal bulan Zulhijjah yang mesti kita isi dengan pesta ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ashabnya insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya berhenti di sini dulu. Kita sambung pada pengisian yang seterusnya. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan dengar? Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair, amin amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umami ya Rasulullah, wa ma da'ul umami al-ashar wal bataru wat takasur wat tanajush fid dunya wat tabaghut wat tahasud hatta yakuna al-baghyu aw kama qala rawahu Imam Al-Hakim. Baik, yang hormati
tanda saya Al-Fadhil Ustaz Ashraf Naim, dihormati para asatizah dan juga tim daripada studio ataupun tim adat yang insya-Allah pada pagi ini dan setiap pagi mereka bersusah payah untuk memastikan perjalanan program kita untuk 2.0 ni bermanfaat untuk kita semua insya-Allah. Baik tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah pagi yang ketiga daripada 4am Club kita. Tahniah saya ucapkan kepada semua atas yang masih boleh bermujahadah, dan takziah pada kita yang masih belum, sahabat-sahabat kita yang masih belum Allah Subhanahu wa taala bangunkan. Kadang-kadang ada orang yang tidak bangun pagi tapi tak bangun-bangun, ada orang yang dia tak nak bangun tapi Allah bangunkan. Maka itu adalah nikmat rezeki yang Allah bagi kepada kita semua. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, semalam saya minta kerjasama dan juga bagi satu homework untuk kita semua buat, berkaitan untuk kita senaraikan apa hutang yang kita pernah buat dalam hidup kita. Hutang kereta, hutang rumah, hutang PTPTN, segala maknanya hutang-hutang ni tuan-tuan, yang mana kita bimbang dalam keadaan saat kita mati dalam keadaan hutang yang kita tidak sempat untuk structure untuk pembayaran balik. Dia ada beza orang yang berhutang dan nak bayar, dan orang yang berhutang yang jenis tak tahu pun, tak ambil kisah pun tentang hutang dia. Dan akhir zaman ini berlaku satu keadaan yang sangat luar biasa. Orang yang berhutang, orang yang minta hutang tidak lagi dia berasa malu. Adapun orang yang memberikan hutang pula rasa malu. Contohnya macam ni tuan-tuan. Orang nak main pinjam duit ni, dia main minta dalam keadaan dia tak malu untuk minta. Dan dia tak rasa apa-apa untuk kalau dia tak bayar balik hutang. Tetapi orang yang memberikan hutang rasa malu, duk kena fikir pula tiap malam, duk fikir macam mana aku nak minta duit pada esok. Kan, kalau aku jumpa kan aku nak cakap macam mana? Kalau aku jumpa kan aku nak senyum kan, nak buat muka cengeng, nak buat muka beken kan, macam mana? Tapi kadang-kadang hari ni akhir zaman, orang yang memberikan ataupun orang yang minta hutang tu dia tak rasa apa-apa. Relax, makan lalu tidur, lena, mandi basah. Maka itulah yang berlaku pada akhir zaman dalam bab hutang ini, yang Nabi sangat takut berlaku kepada umat, yakni orang yang Nabi yang sangat sayang kepada kita semua, tapi itu yang sedang berlaku hari ini. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak berbincang soal hutang? Sebab dia dalam konsep money management, dalam pengurusan kewangan, di antara benda yang paling menjadi permasalahan. Kenapa orang terlibat dengan alung? Kenapa orang terlibat dengan benda-benda yang pelik, scam? Orang terlibat dengan multi level marketing yang merapu-merapu? Kenapa orang terlibat dengan sindiket kewangan? Maka kebiasaannya, permulaannya, asasnya adalah money management yang gagal. Kenapa? Pernah berlaku satu riwayat bercerita, ada satu hadis ketika mana baginda Nabi SAW pernah masuk ke Masjid Nabawi. Hadis ini daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ketika mana Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, tiba-tiba Nabi nampak seorang sahabat namanya Abu Umamah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi masuk dan jumpa dengan Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, maka Nabi melihat keadaan Abu Umamah ni, yang mana keadaan dia yang nampak dalam keadaan yang gundah gulana. Nampak dalam keadaan orang, kalau kita panggil nampak serabut. Nampak ada masalah pada wajah Abu Umamah. Maka terus baginda Nabi SAW bersabda, "Wahai Abu Umamah, kenapa aku melihat kau duduk dalam masjid dalam keadaan di luar waktu solat?" Maksudnya Abu Umamah ni duduk dalam keadaan muka nampak lain, lepas tu duduk pula bukan waktu solat. Maka Abu Umamah menjawab, "Wahai Rasulullah, duka cita aku ni dalam keadaan hutang. Aku ni diselubungi dalam keadaan hutang yang agak banyak." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Maukah kamu aku ajarkan kepada kamu, yakni satu doa, yakni ketika doa ni kamu bacanya, maka Allah akan menghilangkan rasa duka cita dan melepaskan atau melangsaikan hutang kita." Maka sebab tu pagi ni kita nak kongsi doa. Mudah-mudahan semua sahabat-sahabat 4am Club ni, sebelum esok tajuk yang best lagi, kita akan cerita tentang asas fundamental, di antaranya saham dan apa ruang platform kewangan yang kita boleh manfaatkan. InsyaAllah esok kita akan ada special appearance daripada guru saya juga, Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad, bersama kita pada pagi esok insyaAllah. Maka saat ditanyakan kepada Abu Umamah, maka Rasulullah kata, "Mau tak aku ajarkan kepada kamu satu amalan, satu doa yang saat kamu mengamalkan doa ni, Allah akan memberikan jalan pelepas. Allah akan melangsaikan hutang-hutang kamu. Allah akan memberikan jalan yang disebut dengan fa inna ma'al usri yusra.
Nah, yakni daripada kesukaran, kepayahan, kesusahan yang kamu lalui tadi akan ada jalan pelepasnya. Maka ketika baginda Nabi SAW sebut macam tu, sudah Abu Umamah kata, wahai Rasulullah, sudah tentu aku nak pada apa yang kamu. Maka kata baginda Nabi SAW, baik siapa yang ada telefon boleh buat keluar telefon dan rakam doa ni, saya akan baca. Dan siapa yang tak ada telefon, tuan-tuan dengar dan nanti cari doa melangsaikan hutang. Doa ni banyak masyhur dibacakan biasanya, insya-Allah. Siapa yang ada telefon, mungkin nak berkeluar telefon, terus boleh rakam. Ataupun siapa yang boleh menulis dalam bahasa Arab dengan baik, boleh tulis, tak ada masalah. Saya akan ulang beberapa kali, mudah-mudahan sama-sama akan ingat, insya-Allah. Dan saya akan ijazahkan kepada tuan-tuan semua satu doa yang saya dapat. Doa dari Sahih Bukhari, dan saya akan ijazahkan juga, insya-Allah. Baik, tuan-tuan rahmati Allah, doa yang Nabi ajarkan, Nabi kata kepada Abu Umamah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripadamu daripada kedukaan dan kesedihan. Wa a'udzubika min ajzi wal kasal. Dan aku berlindung daripada sifat lemah dan malas. Berlindung daripada sifat malas. Malas ni tak ada ubat, tuan-tuan. Malas ni ubat dia kena mujahadah. Sebab orang yang malas ni bukan benda yang biasa. Banyak saya dapat aduan. Di antaranya isu berkaitan suami yang malas bekerja. Isteri yang malas menguruskan rumah tangga. Ialah walaupun membersihkan rumah, menyediakan pakaian, membersihkan pakaian, basuh, buat masak dan sebagainya, itu walaupun bukan tugas hakiki isteri. Tetapi bukankah rumah tangga itu nak dibina dengan dasar kasih sayang dan saling melengkapi? Jangan duk buat model kerja duk kali. Dia kata, abang duk suruh apa, ni bukan kerja saya. Bukan soal kerja saya atau kerja kamu. Dia kerja bersama sebab kita bina rumah tangga bersama. Maka minta Allah memelihara daripada ajzil wal kasal, daripada sifat malas dan penyegan ni. Saya doakan semua sahabat-sahabat dalam ni di antara orang yang tidak malas. Bukti dia, tuan-tuan boleh mujahadah bangun 4 pagi. Waktu yang paling susah nak bangun, tiba-tiba boleh mujahadah. Maka percayalah, insya-Allah akan Allah memberikan keajaiban dalam kehidupan saat kita boleh bermujahadah luar biasa daripada apa orang lain buat. Dan Nabi kata apa lagi? Nabi kata, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan minta, ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada sifat pengecut, yakni penakut, dan juga bakhil. Ni hati-hati. Wal bukhli ni adalah penyakit bakhil yang mana dia kedekut tak hidung masin, kita duk panggil ni kan. Harta benda dia cukup berkira. Maka hati-hati dalam bab ni, tuan-tuan. P. Ramlee dah buat cerita Haji Bakhil tu, nasib si labu-labi kan. Menceritakan bagaimana hal keadaan seorang manusia yang dia sangat bakhil. Bakhil bila mai cikgu Ramlee ke apa kan, nak mai kutip derma kan, dia buat deman kus-kus, dandan deman kora kan, duduk dalam selimut ketak badan-badan kan. Bila labu-labi pi entertain kawan tu, mai lah nak jumpa dengan Haji Bakhil, dia nak di atas dah kan. Lepas tu nak bagi duit, dia kata bagi RM1. Sebab apa? Dia kata budak-budak tak boleh pegang duit banyak-banyak. Tapi siapa dia yang mai? Yang dia bila mai tu, bila dia mai tu terus Haji Bakhil jadi super saya, jadi power. Siapa dia? Bila mai cikgu Ros kan, cikgu Ros mai, dia pun ingat nak bagi RM1 juga. Tengok-tengok dia bagi, dia kata, hai, budak-budak lah kena pegang duit banyak. Tiba-tiba kebakhilannya bertukar. Ni doa yang dikongsi. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika minal khalabatid daini wa khahrir rijal. Ni di antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita agar diberikan, dan aku berlindung daripada bebanan hutang dan penindasan manusia. Apa makna penindasan manusia ni? Jadi kezaliman daripada manusia. Kadang-kadang ada manusia yang dia nak ambil kesempatan ke atas orang lain. Wujudnya skamer lah kan, jual kopi nu sekian-sekian, ambil duit orang. Bila orang dah pula rekrut, dia buat susun sistem piramid, dia duduk di atas, maka dia ambil kesempatan, dia berlaku zalim ke atas orang lain. Ataupun ramai, minta maaf, ramai yang hari ni yang buat produk, yang buat end customer, dia buat hit and run kan, dia buat sistem agent banyak-banyak kan. Dia tak jual kepada customer, dia jual kepada agent, dia jual kepada stokis. Bila dia dah dapat keuntungan, dia lari tinggalkan produk dia. Yang agent ni kesian, kadang-kadang keluarkan 200, keluarkan 300, keluarkan beribu-ribu.
Saya dah jumpa seorang pelajar yang sanggup berbulan dia puasa semata-mata nak beli produk, nak jadi diri dia sebagai ejen dengan nilai RM RM100 sahaja. RM100 pada kita mungkin tak besar tuan, tapi pada orang yang susah, benda itu akan jadi nilainya sangat berharga. Bila budak ni dah pulun diinvest macam tu, tiba-tiba founder buat lebih kurang, lari tinggal produk macam tu je. Sebab tu hati-hati siapa yang berniaga dalam ni. Kalau kamu founder, kalau kamu leader, kalau kamu fighter, kamu stokis, kamu siapa pun, saya nak pesan dalam untuk diri saya juga, berhati-hati sebab ingat, orang yang duduk di bawah kita memberikan kepercayaan kepada kita. Kita berlaku zalim, menindas dia. Tuan-tuan perlu bersaksi di hadapan Allah. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Setiap benda yang kita buat hari ni, maka akan ada pertimbangan yang perlu kita jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Maka tuan-tuan nak jawab apa? Biar ejen simpan produk bawah katil, menangis dia. Kadang-kadang mungkin terpaksa mengikat perut daripada asbab kezaliman kita. Hati-hati. Duk buat scam orang dan sebagainya, maka hati-hati dalam bab ni. Maka ni di antara doa yang Nabi bagi kepada Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu. Dan ada lagi satu doa yang ni saya akan ijazahkan kepada tuan-tuan daripada Sahih Bukhari, kedudukan hadis pada kedudukan 832. Bagaimana baginda Nabi SAW pernah daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ni saya dapat ijazah dan tuan-tuan boleh buka dalam Sahih Bukhari dalam bab ad-du'a qabla salam, dalam kitab ad-du'a qabla salam. Doa-doa yang Nabi akan baca dan amalkan sebelum Nabi bagi salam. Apa doa ni? Tuan-tuan ikut saya sama-sama, insya-Allah kita baca. Allahumma inni, dah ikut sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku mohon perlindungan. Sesungguhnya aku berlindung daripada azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Dan aku mohon perlindungan daripada fitnah Masihid Dajjal. Fitnah Dajjal tu. Orang Kedah tak panggil Dajjal, dia panggil Dajjal, tuan-tuan. Dajjal ni makhluk yang sangat menakutkan sehingga kan Nabi ajarkan kita doa. Bayangkan Dajjal ni tuan-tuan, nanti di tangannya ada syurga, adanya neraka. Dia boleh buat turunnya hujan, dia boleh buat benda-benda yang pelik-pelik. Dia kata, Ustaz, Allah dah cerita lama dah Dajjal macam mana, takkan ada orang ikut. Tuan-tuan jangan dah buat leceh. Hari ni bukan kata Dajjal turun. Ayah pin pun ramai mana orang ikut dia. Ayah pin. Bukan ada power pun. Handsome pun tak, tuan-tuan. Muka tak boleh blur, tuan. Tapi ramai ada orang ikut dia. Ada orang ikut. Tanya Ain Mahzi, orang Terengganu tu. Ramai ada orang ikut. Ramai. Walaupun kita kata secara asasnya, kita kata, mana ada orang nak ikut. Gila siapa nak ikut. Ya, tuan-tuan, pada kita kata macam tu. Tetapi hakikatnya, ada manusia yang ikut kesesatan-kesesatan. Jangan kata yang bawa ajaran sesat. Yang bawa fahaman yang pelik-pelik. Kita tengok siap tumbuh pula. Dia kata apa? Agama dia BTS ke apa? Yang Korea punya K-pop kan. Blackpink tak Blackpink. Lepas tu dia buat lah ni wujudnya Ami, Choki. Ciko apa Choki? Allah tuan-tuan. Lepas tu wujudnya game 46 tak 46. Buat gambar seluruh. Kita tengok ya Allah miring lah. Tuan-tuan bayangkan ni cerita dia Dajjal tak main lagi ni. Baru duk main yang gelong-gelong ni pun. Ramai mana manusia yang dah mengikut. Ramai mana manusia yang dah terdadah. Maka sebab tu hati-hati. Dalam bab ni minta ampun, minta perlindungan pada Allah sebab belum turun Dajjal pun ramai mana manusia yang dah terikut daripada yang disebut dengan al-asyar wal bataru, penyakit yang terlalu banyak berseronok, yang terlalu asyik dengan bal tu'sirunal hayatad dunya, yang terlalu seronok dan asyik dengan kehidupan dan penipuan dunia. Islam tak melarang hiburan, tapi jangan sampai lebih-lebih sangat. Sampai gelong otak dah fikir tu. Maka dalam bab ni berhati-hati. Saya pesan untuk diri saya juga. Dan Nabi kata apa lagi? Nabi kata, tak apa saya baca dulu sikit, saya akan bagi jazah. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Ya Allah, aku mohon perlindungan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan yang terakhir Nabi kata apa? Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhram. Dan ya Allah, aku mohon sesungguhnya aku berlindung daripada engkau, dengan engkau daripada perbuatan dosa. Perbuatan maksiat ni kita minta perlindungan pada Allah. Sebab la haula wala quwwata illa billah al-aliyil azim. Sungguh tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan ni tak ada daya dan upaya apa-apa pun.
Allah yang memberikan perlindungan kepada kita. Cara Allah nak berlindung kita dengan macam-macam cara. Kan? Kadang-kadang mungkin kita nak keluar pagi nak pergi kerja. Kan? Kita duduk dalam kereta dah. Allah pelihara kita. Waktu tu lampu hijau. Jadi kita tak berhadapan dengan lampu merah. Sebab apa? Kalau bagi lampu merah waktu tu mungkin ada markah naik motor. Kan? Pakai baju ketat, pakai seluar sendat, dia main parking depan kita. Baik, kalau dia main parking itu, tuan-tuan tengok ke tidak? Tak ada tanya lelaki sebelah. Tapi dia yang ada lelaki bini ni. Tanya tak? Abang, kalau ada markah, seksi-seksi di depan, parking, tengok ke tak? Dia kata, sayang, abang takkan tengok stalat dia lah ni. Nampak sangat mohong. Mohong tu kan kata suami hampa. Aku pun akan tengok. Ya? Dia main parking depan. Tak tengok pun rugi. Kan? Maka Allah pelihara kita. Mungkin waktu tu, lampu hijau kita pun jalan. Awet tadi, markah tadi duduk belakang. Maka tak sempatlah kita melihat daripada perkara-perkara maksiat. Dok dia kata, ustaz awak kata macam tu. Saya kalau ada awet mana pun lalu depan saya pegang tasbih, bukan tasbih biasa, rantai motor tu tasbih. Maka tak, tuan-tuan. Hakikatnya Allah yang memelihara kita daripada melakukan daripada perkara maksiat dan mungkar. Mungkin Allah pelihara kita daripada kita tengok post-post yang mendatangkan manfaat, duk scroll kat Facebook, tengok ada isu-isu berkaitan membawang orang lain. Tapi hari tu tiba-tiba internet kita slow sikit. Kan? Bila internet slow, nak scroll tu lambat, nak keluar gambar, nak gosip pun komen hari ni, minggu depan baru boleh post. Maka Allah pelihara dengan cara macam tu. Sebab tu minta Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam. Ya Allah, peliharalah kami daripada perbuatan dosa. Dan yang terakhir Nabi kata ma'sami wal makhram. Dan ya Allah mohon perlindungan daripada hutang yang tertonggak. Sebab apa diajarkan hutang tertonggak ni? Sebab banyak dalam keadaan kita yang berhutangnya pandai, bayar hutangnya tak reti. Kan? Berhutangnya dia ingat time nak bayar hutang, tiba-tiba tuan-tuan mai penyakit lupa. Maka dalam bab ni saya memberikan peringatan untuk diri saya juga dan tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam duit hutang yang kita senaraikan. Kalau saya ada hutang kereta, saya ada hutang apa dia lagi? Saya ada hutang kereta je saya. Kan hutang kereta tadi cuba aturkan. Kalau 9 tahun hire purchase tak apa. Beliau melibatkan hire purchase hutang kenderaan. Ingat bergelak. Hutang kenderaan sekarang dia termasuk dengan insurans. Hire purchase sekarang dia termasuk dengan insurans. Apa makna dia? Maksudnya kalau Allah takdirkan penama ataupun kita yang buat pinjaman itu meninggal dunia, automatik bank akan cover bayaran hutang. Sama dengan hutang rumah. Hutang rumah sekarang dia ada insurans dia. Bila kita meninggal dunia, penama yang beli rumah tadi, automatik bank akan clearkan loan. Walaupun masih berbaki 32 tahun, walaupun masih berbaki 2 juta daripada harga rumah. Siapa yang buat loan yang lain-lain ni, contohnya personal loan dan sebagainya, maka cek balik. Maka hati-hati. Ataupun PTPTN, cek balik. Ataupun kita yang lebih membimbangkan hutang-hutang yang melibatkan dengan personal ataupun kawan-kawan. Walaupun dengan nilai RM1, tolong senarai dan bayar segera. Dia kata, ustaz, saya hutang banyak. Contohnya, tuan-tuan, mungkin dulu kita pernah mencuri barang orang. Sekarang dah bertaubat dah. Maka barang yang dicuri itu harus dipulangkan semula. Tak wajib kita pergi jumpa dengan dia. Boleh kita hantar wakil. Contohnya, kalau kita pergi jumpa dengan dia, boleh menjadi permasalahan, maka kita hantar wakil atau hantar surat atau hantar WhatsApp, khabar kat dia Lone Ranger nama kita ataupun nama apalah, bohlah John Travolta ke apa, dia tak kenal, tapi kita bayar balik dengan barang yang kita ambil. Dan barang itu mestilah senilai dengan barang yang kita curi. Contoh, barang senilai ni maksud apa? Tahun 70-an kita ambil di orang RM10. Maka tahun 2020 adakah dengan cara kita bagi RM10 itu adil? Jawapannya, tidak. Kita curi tahun 70-an, nilai RM10. Maka sekarang nilai RM10 dah tak sama. Mungkin sekarang RM10 itu dah bersamaan dengan RM100 ataupun RM1000. Maka kena ganti dengan barang yang senilai. Kecuali barang yang kita curi. Contohnya, saya ni bagi contohnya tahun 80-an lah. Contoh 80-an kita nak menikah, duit tak ada. Bila nak menikah, duit tak ada, kita pun balaslah kambing untuk imam. Curi kambing untuk imam tu, sembelih bagi elok apa semua, buat kenduri, panggil semua orang main makan dan selesai pernikahan. Nakal waktu tu mungkin. Tahun 2020, masuk 4am Club baru teringat, Allah,
20-30 tahun lepas aku balas kambing Tok Imam. Tok Imam tu hidup lagi. Maka kita pun wajib kena ganti. Bila barang yang melibatkan binatang, maka boleh diganti dengan binatang yang sama ataupun lebih besar sikit daripada binatang yang kita curi. Sebab nilai binatang tetap sama. Seekor dulu sama dengan seekor sekarang. Tapi nilai duit tak sama. Tapi kita curi binatang. Saya bagi contoh binatang tadi. Maka kita pun wajib. Sama ada kita sendiri pergi jumpa Tok Imam. Ataupun WhatsApp Tok Imam. Ataupun kita hantar wakil jumpa dengan Tok Imam. Kan kita gentle sikit, tak apalah. Kita pun tahu Tok Imam ni takkan nak marah. Umur 80, kita tolak pun arwah yarham dah. So kita pun pergi jumpa dengan dia. Kita bak Tok Imam. Nah, Assalamualaikum Tok Imam. Minta maaf Tok Imam. Nah, saya main ni salam, cium tangan macam ni. Baru dia tak marah. Kita pun pergi jumpa Tok Imam. Nah, jumpa dengan dia. Kita kata Tok Imam, naknya dulu Tok Imam ingat tak tahun 80-an. Lembu, kambing Tok Imam pernah hilang. Dia pun dia kata, bila lah yang Tok Imam, ingatlah waktu yang Tok Imam mengamuk naik atas mimbar, marah-marah apa semua. Tok Imam kata, ingat. Tok Imam dia kata, sebenarnya Tok Imam, saya yang balas kambing Tok Imam. Kalau Tok Imam nak marah, saya ganti tak apa. Tok Imam kata, hang ni biar betul, kata Tok Imam. Untuk makluman Tok Imam, waktu saya buat kenduri tu, Tok Imam makan paling banyak. Kalau Tok Imam halal, Alhamdulillah. Tapi kalau Tok Imam nak suruh ganti, maka saya wajib kena ganti. Kalau barang yang senilai. Sebab apa kita sedang berhutang dengan yang disebut dengan hablum minan nas. Sebab dalam bab hutang pernah bersatu riwayat, Nabi pernah menghadiri satu kematian, bila ditanya adakah si fulan telah menyelesaikan hutang, maka dia kata belum selesai hutang. Nabi terus bangun dan balik nak menunjukkan bahawa hinanya orang mati dalam keadaan yang berhutang. Tetapi ada beza. Dalam hadis yang lain kata Nabi, barang siapa yang dia bermujahadah dalam hidup dia cuba nak selesaikan hutang yang dibuat, maka kalau dia mati, seolah-olah hutang tu dah selesaikan. Pada dia, waris kena selesaikan. Pada dia, dah dapat pahala mujahadah menyelesaikan hutang. So, saya nak semua sahabat-sahabat dalam ni, pastikan hutang-hutang kita, cuba manfaatkan. Cuba cari ruang dan ni untuk kita selesaikan hutang. Sama ada segera ataupun berstruktur. Aturkan balik bagi elok duit kewangan kita. Mudah-mudahan tuan-tuan dan saya tidak dalam keadaan mati, dalam keadaan berhutang. Sebab kita bimbang, nanti berkemungkinan roh kita tersangkut, roh kita ini terhalang daripada nak menerima rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat, di padang mahsyar, pembayarannya bukan lagi dengan duit, bayarannya dengan amal. Kalau tidak ada amal, kita menanggung pula perbuatan dosa daripada orang lain. Sebab tu hutang benda yang perlu diselesaikan dengan segera. Hutang benda yang perlu untuk kita ni. Tuan-tuan, hutang yang tuan minta tuan-tuan senaraikan tu lekat di tempat yang mudah untuk kita tengok. Letak agar tuan-tuan tak overspend dalam bentuk yang lain. Moratorium ni sepatutnya tuan-tuan dah ada lebihan duit at least dalam 10,000. 10,000 tuan-tuan dah boleh buat investment. 10,000 tuan-tuan dah boleh buat penyelesaian secara lamsam terus. Ataupun 10,000 ni tuan-tuan ASB tadi datang dengan angka yang lebih murah. Tuan-tuan buat ASB, saya yakin tahun depan mungkin dividennya agak rendah. Tapi pihak bank atau ASB dia takkan bagi saya rasa rendah daripada 5%. Sebab kalau dia bagi rendah daripada 5%, walaupun fasa ekonomi yang tak baik, membuatkan ramai pencarum akan di-withdraw daripada ASB. Maka kalau kata 5% ni kadar yang paling rendah, 5% tu pun still tuan-tuan boleh buat untung. Kan? Maka tolong struktur kewangan itu bagi elok dan betul-betul elok. Baik. Jangan overspend. Saya bimbang. Habis moratorium bulan 9 ni, bulan 10 dan bulan 11 dijangkakan akan banyak properti dan reta lelang. Disebabkan ketika berlakunya moratorium, loan rumah, loan reta dan apa-apa loan kita tak bayar. Membuatkan apa? Membuatkan orang mula overspend. Duit yang sepatutnya bayar loan reta rumah tadi, dia berbelanja kat Lazada. Dia berbelanja di Shopee. Dia berbelanja di tempat-tempat. Bukti dia, graf dah keluar dah. Graf kewangan dalam tempoh moratorium, perbelanjaan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Menunjukkan bahawa duit moratorium itulah yang digunakan untuk spending. Ini berbahaya, tuan-tuan. Sebab manusia bila dah mula berbelanja lebih, sangat susah untuk dia mula untuk berjimat. Maksudnya, bila dia dah mula berbelanja, tiba-tiba dia nak ubah. Oh, tuan-tuan, benda tu sangat susah. Sebab tu hati-hati. Saya pesan sebab saya sayang kat sahabat-sahabat semua ni. Saya tak nak tuan-tuan dalam keadaan kita
hilangnya money management, yang membuatkan asbab dengan hilangnya money management, kita akan lorat buat benda-benda yang kadang-kadang melibatkan perkara yang haram. Boleh? Jadi jom, ikut saya ulang 3 kali doa ni, saya akan ijazahkan dengan saya lafazkan ajaztukum, tuan-tuan jawab qabilna, kami terima. Biasa 4 tahun nak buat ijazah, pagi ni tuan-tuan 10 minit je. 10 minit je. So baca sama-sama dengan saya 3 kali kita ulang dan saya akan ijazahkan. Saya jawab ajaztukum, saya ijazahkan kepada kamu semua, tuan-tuan jawab qabilna, kami terima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhram. Sekali lagi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal makhram. Last. Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung, min azabil qabr, daripada azab kubur, wa a'udzubika min, dan aku berlindung dengan engkau dari min fitnatil masiihid dajjal, daripada fitnah al-masiihid dajjal, wa a'udzubika min, dan aku berlindung dengan engkau dari fitnatil mahya wa fitnatil mamat, daripada fitnah ketika hidup dan fitnah ketika kematian. Dan yang terakhir, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada ma'thami, ini adalah perbuatan dosa dan maksiat, wal makhram, dan hutang-hutang yang tertonggak. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab ad-du'a qablas salam, doa-doa yang akan Nabi bacakan sebelum Nabi memberi salam, dan kedudukan hadis pada 832. Dan ada dalam Sahih Imam Muslim dalam kitab Sahih dan disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, kedudukan hadis pada 129. So saya ijazahkan kepada tuan-tuan dengan lafaz ajaztukum, kalau tuan-tuan lafazkan dengan qabilna, kami semua terima. Mudah-mudahan jadikan sebagai amalan. Ketika kita sebelum bagi salam, maksudnya saat lagi sembahyang kan, habis baca tahiyat akhir, maka kita tambah dengan doa ni. Contohnya at-tahiyyatul barakatuh salawat sampailah habis. Bila habis je, habis lepas selawat apa semua habis apa semua tu, maka sambunglah dengan baca doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makhram. Baru bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dah sabit daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan last but not least, insya-Allah satu amalan selain daripada doa, dua doa yang kita bincangkan pada pagi ini, di antara amalan yang baik yang Nabi pernah bagi kepada sahabat, di antara cara nak melepaskan diri daripada hutang, yang pertama, memperbanyakkan bersedekah. Yang pertama doa. Yang kedua, memperbanyakkan sedekah jariah. Maksudnya sedekah jariah. Ustaz, tadi hutang. Maka hutang tu buat structure dia, kena bayar hutang. Yang kedua, mulakan dengan sedikit-sedikit hari-hari, walaupun dengan nilai RM1, 5 kupang, mulakan dengan sedekah juga. Hutang bayar ni, kita structure setiap bulan aku bayar RM100. Tapi dalam sedekah, sebab sedekah adanya ruangan untuk Allah memurahkan rezeki. Dan tuan-tuan ingat, kenapa kadang-kadang hari rezeki tuan-tuan terhalang? Kenapa kita rasa tak cukup? Disebabkan hutang tadi. Selesaikan hutang, Allah akan buka seluas-luasnya jalan dan pintu rezeki ke atas kita semua. Di antara amalan yang ketiga, yang boleh diperbanyakkan pada orang yang nak melepaskan diri daripada jalan hutang, memperbanyakkan memberi salam. Sebab salam itu juga di antara satu sedekah, dengan kita berdoa ke atas orang lain. Assalamualaikum, kita mendoakan kesejahteraan pada orang.
Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, haqqul muslimin ala muslimin sittun, 6 hak sama muslim ini. Nabi kata di antaranya, iza laqitahu fasallim alaih. Di antaranya hak dalam bab memberikan salam. Memberi salam itu sunnah, menjawab salam itu adalah wajib. Tetapi siapa yang nak memulakan sunnah ini, sebab tanpa ada permulaan, tidak akan ada satu kewajipan. Tak ada orang bagi salam, maka tak ada yang wajib tadi. Maka pahala wajib ni dapat sebab apa? Sebab pada orang yang memulakan sunnah. Termasuk para suami ataupun isteri yang nak masuk rumah sendiri, bagi salam. Berapa ramai kita masuk rumah sendiri tak bagi salam? Walaupun rumah kita, maka adab yang Nabi ajarkan dengan memberi salam. Nak masuk bilik sendiri, walaupun kita tahu dalam bilik tu isteri kita, tu bilik kita suami isteri, bagi salam kepada isteri, Assalamualaikum. Jangan buat lok-lak. Terus masuk macam tu je. Walaupun dia isteri kita dan sebagainya, apatah lagi anak. Walaupun kita sebagai ayah nak masuk bilik anak, kena bagi salam, Assalamualaikum. Maka itu di antara amalan untuk melepaskan diri daripada hutang. Berbuat baik kepada ahli keluarga. Wa ahlikum, itu juga di antara amalan yang akan Allah murahkan rezeki. Jadi mulai pada hari ni, perbanyakkan berbelanja untuk isteri. Siapa yang duit lebih, tanya isteri sebelah, sayang, nak ada abang belanja gelang puluk dakap. InsyaAllah murah rezeki. Kan lah ni pun betul yang puluk dekat, betul seketul fak tu kan. Tak ada tanya, ada lebih belanja. Isteri kita minat apa? Terai. Yang jangan risau, tahun ni kita beli 2 terai. Minat tapawai, beli tapawai. Bini kita minat apa? Yang isteri pula nak murah rezeki, belanja suami. Tanya abang, nak sport rim, nak apa? Shimano untuk pergi mancing. Abang nak apa? Kecuali jangan bagi madu ya, dia kata. Yang lain insya-Allah boleh belaka. So manfaatkan. Tuan-tuan nak murah rezeki, nak rezeki ini seluas-luasnya, mulakan dengan berbelanja. Nabi kata, akhrabin, yang paling baik dalam berbelanja adalah berbelanja orang yang paling hampir dengan kita. Maka pada pagi ini, target kita, dan sama-sama kita doakan, mudah-mudahan semua yang terlibat dengan 4am Club di antara orang yang akan bebas hutang dalam masa yang terdekat. Amin ya rabbal alamin. Saya doa dan sumpah tuan-tuan semua kaya dan bertakwa, dan dalam ketakwaan itu tidak ada yang sedang kita berhutang sama manusia. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Jadi untuk pagi ni, kita dulu insya-Allah. Untuk pagi esok, jangan lupa kita akan ada satu sesi khas bersama dengan Tuan Haji Muhammad Asri Ahmad. Saya bercerita macam mana saya structure gaji staf Darul Murtada sendiri, hampir 47 orang. Hampir 80,000 setiap bulan menggunakan duit, bukan sumbangan orang ramai, menggunakan duit daripada keuntungan saham. Macam mana saya train staff-staff saya, dia kata, Ustaz, kami tak pandai. Soalnya bukan soal pandai, saya pun bukan orang pandai. Staff-staff saya sendiri berpuluh-puluh orang ni, semua hampir terlibat dengan saham. Dan Alhamdulillah, untuk 2 bulan ni ada beberapa staff dah mula buat permohonan untuk tak ambil gaji. Saya dah 2 tahun tak pernah ambil gaji di Darul Murtada. Dan ada beberapa staff pun dah mula untuk tak ambil gaji. Best kan tuan-tuan, kita berkhidmat, gaji yang patutnya kita dapat, kita serah balik. Ataupun kuliah. Saya kuliah di mana-mana pun, saya tak berhajat kepada sampul-sampul dia nak bagi duit, saya tak minta. Wallahi tak minta. Sebab kita dah ada kewangan kita, kenapa kita nak berhajat kepada benda-benda yang macam tu. Dia bagi, dia tak bagi pun tak ada masalah. Tuan-tuan boleh tanya driver saya dah 5 tahun dia ikut saya. Yang saya ingat saya tak pernah. Kalau dia lupa bagi pun lupa, tak ada masalah. Sebab kita dah ada kewangan kita. So sama dengan tuan-tuan rahmati Allah, gambar dia blank tak apa tuan. Dan mengharapkan semua juga buat benda yang sama. Kita allocate duit kita untuk manfaat dari segi kewangan-kewangan dari sudut yang lain insya-Allah. Jadi ingat pagi esok appointment yang agak penting, ajak suami dan isteri kita insya-Allah, dan esok insya-Allah kita akan pilih yang paling baik untuk kita hadiahkan RM300 untuk esok sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk tuan-tuan semua insya-Allah. Dan sama-sama tolong buat posting, share kepada kawan-kawan yang lain untuk bagi inspirasi untuk mereka sertai. At least mereka tahu kewujudan 4am Club walaupun berbaki lagi 2 hari pun. Tak apa tuan-tuan. Agar dia buat simpanan tenaga untuk dia bangun sendiri lepas ni insya-Allah. Ataupun dia boleh tumpu nanti pula untuk dia buat reunion bersama dengan kita insya-Allah. Jadi sekadar tu dulu daripada saya insya-Allah. Saya akan serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz Sadiq, Ustaz Asri dan juga Ustaz Akhyar. Dan untuk makluman Ustaz Sadiq pagi ni, esok dan lusa dia ada program. So nanti dia akan ceritakan program selawat yang akan mereka pimpin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Untuk pagi ni pastikan mulakan kita dengan banyakkan bersedekah. Kita ambil masa Ustaz 2 minit pagi ni juga terus buat tindakan dengan bersedekah. Minta Acap share Ustaz. Saya nak kita buat sama-sama terus.
Saya akan buat, tuan-tuan akan buat Tauqif. Jangan duk tangguh. Walaupun dengan nilai RM1. Nak murah rezeki saya abang tadi, kita walk the talk first. Tuan-tuan, apa-apa sumbangan yang tuan-tuan buat pagi ni, yang pertama saya akan masukkan untuk team building. Kita akan bawa staff Tahdarul Murtada untuk mereka ada satu training. Kita akan bagi ilmu kepada mereka. So, memberikan orang ilmu ataupun kita menjadi pemudah cara kepada orang menuntut ilmu ni, tuan-tuan semua dapat pahala. So, pagi ni dengan nilai walaupun RM1, jom saya nak mengajak tuan-tuan semua, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala. So, ni nombor account. Semua buat tu aja. RM1 tak apa, RM10 tak apa, RM100 tak apa. Ada kemampuan lebih, buat lebih. Siapa yang tak ada pun bubuhlah dengan nilai apa pun. Kita cuba usahakan, manfaatkan, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala. Sebelum kita pergi kepada qasidah, buat ni dulu, mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki kepada kita semua. Dan terima kasih banyak kepada semua yang masih setia bersama, ramai ahli-ahli baru yang sebagainya terlibat. Kali pertama pun dia kata excited. Saya dapat mesej daripada beberapa sahabat kita. Macam saya salah yang setia bersama tu, yang pagi-pagi ni tetap. Di antaranya saya tengok ada satu nama yang baru masuk dan dia sangat seronok. Syarifah Suhaila, Aisyah Syafiqah, Ahmad Nizar. Ni nama-nama besar ni. Ain Mahaziz, Ayu Amin, Roslan Ma'rifin bersama dengan girlfriend dia, Amirah Abdul Manaf, Surani Yahya walaupun tak keluar gambar, Suhaila, SY Salim, nama canggih sungguh. Pening saya nak baca. Farizal dan sebagainya, ada beberapa nama yang lain ni, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Jadi sekadar tu dulu saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz Sadiq dan sama dengan sahabat-sahabatnya insya-Allah untuk memimpin qasidah insya-Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi yassir wa ta'sir bi kamil khair. Allahumma rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah seperti biasa sebelum menunggu waktu subuh, ada sedikit zikir kepada sahabat-sahabat saya. InsyaAllah. Kita pergi. Dah baca zikir so. Ya, ada sikit dah. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبحان الله والحمد
والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله فسبحان من لا يقدر الخلق قدره
ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعلو الوجوه وتسجد ليس لها من دون الله كاشفة 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 لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. InsyaAllah kita akan bacakan dengan istighfar kabir insyaAllah. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا
وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويا أرضى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والأثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويا أرضى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا
وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. لا إله إلا الله 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 يا مولانا. لا إله إلا الله 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 يا مولانا. لا إله إلا الله 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 غفر الذنوب. لا إله إلا الله 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 غفر الذنوب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم. الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. الله فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. الله فهب لي توبة
فإنك غافر الذنب العظيم. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Oleh itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. InsyaAllah kita akan teruskan dengan bacaan qasidah memuji Nabi Muhammad SAW yang ceritakan tentang syama'il ataupun sifat-sifat zahir baginda SAW. Mudah-mudahan kita mendengar qasidah menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, maka bertambah cinta kita dan rindu kita kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Matanya yang terang sangat suka bercelah, nampak yang di belakang dan depan serentak. Jinjang tengkok Nabi sangat putih melepak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, rukanang tertib
tewas lalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikal mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan, condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Helaian bulunya tetapkan terus wujud, hanya belasan uban memikirkan surah Hud. Umpama pedang jagung, hidung baginda mancung, dipandang dari jauh, kening seakan bersambung. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Nafas berbau wangi, semerbak kasturi, sukakan bersugi, yang busuk dihindari. Tak pernah menguap berkat cucian hati, takkan pernah dihinggap lalat walau sekali. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Berjarak gigi hadapan, cahaya kelihatan. Segala pertuturan adalah wahyu Tuhan. Lebar bibirnya menandakan pemurah, membaca Al-Quran dengan penuh fasahah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun masum sangat banyak bersujud. Menipis isi tumit, namanya bertahajud. Banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Sama-sama kita selawat insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. Nabi kita pernah bersabda, salawatlah di mana berada, pasti sampai kepada baginda. Pahalanya pula berganda. Satu salawat yang dibaca kan ditulis 10 pahala, memadamkan 10 dosa, diangkat 10 darjatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. 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 Begitu banyaknya fadilat bersalawat kepada baginda. Mahukah jika dituliskan di antara kedua mata, bebas dari sifat munafik dan bebas dari neraka, ditempatkan di hari qiyamah bersama para syuhada. Itulah ganjarannya dari Allah yang maha tinggi untuk mereka yang bersalawat tiap hari 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. InsyaAllah baki lagi beberapa minit sebelum masuknya fajar. Jadi sebagaimana tuan-tuan yang tahu, insyaAllah esok ni, mulai esok 27, esok pun 28 28, 29 saya tak terlibat dengan program 4am Club. Saya minta keuzuran sebab saya terlibat dengan satu program di Dewan Selawat Jitra, iaitu program 3 hari 3 malam demi Ummuna Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, yang mana program ni akan berlangsung daripada 28, 29, 30 hari bulan Julai, bertempat di Dewan Selawat, dan kami akan buat secara online lah. Program apa tu? 3 hari 3 malam demi Ummuna Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Saya minta izin pada Ustaz Yaakob dan pihak Madat untuk mempromosikan program ni, insya-Allah. Jadi program ni bermula daripada lepas subuh sampai lepas isyak. Kami akan bacakan, akan ada program, akan baca Al-Quran 30 juzuk. Kami akan hadiahkan kepada arwah-arwah yang meninggal, dan kami akan direct daripada subuh, daripada pagi sampai ke malam,
kami akan baca qasidah dan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada tu, kami ada program lagi, iaitu sambil-sambil berqasidah tu kami akan ceritakan sikit sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah para awliya, dan terutamanya sirah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Dah nama pun program 3 hari 3 malam demi Muna Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi apa objektif program ni? Jadi sebagaimana yang tuan-tuan tahu, Ustaz Nizam Al-Banjari, iaitu guru kami, sekarang ni kami tengah membina satu dewan selawat yang mana tempat itu menghimpunkan ribuan manusia untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dewan selawat yang dah umum tu dah siap dah. Satu lagi kami nak buat, iaitu dewan selawat yang khusus untuk muslimat berhimpun. Lebih kurang dalam 10,000 orang kami akan himpunkan muslimat insya-Allah di situ untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kos untuk pembinaan tu lebih kurang 3.3 juta ringgit sekali dengan kos upah. Jadi 3.3 juta tu kami nak buka peluang wakaf sebanyak lebih kurang 66,000 lot. Saya ulang, lebih kurang 66,000 lot kami akan buka, yang mana satu lot tu lebih kurang RM50. Jadi program ni objektif dia untuk menghimpunkan dana-dana, menghimpunkan orang yang nak menyumbang untuk pembinaan, untuk wakafkan, nak wakafkan demi pembinaan Dewan Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Jadi saya sertakan link bubuh di bawah tu. Apa-apa nanti boleh tengok dalam tu, follow up tu insya-Allah. Jadi insya-Allah program tu akan mula pukul 8 hingga 30 kan. Jadi daripada subuh sampai ke isyak. Minta semua sahabat-sahabat tolong share insya-Allah. Yang mana yang ada kerja pun kan, waktu kerja ke apa ke, boleh kita dengar waktu malam pun kita akan sambung yang qasidah juga insya-Allah. Jadi saya di sini nak ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Ustaz Yaakob Yusra dan pihak Madat kerana sudi menjemput saya untuk terlibat dalam program 4am Club, yang mana program ni sangat kami rindui sahabat-sahabat. Bila hari tu Ustaz Yaakob kata nak buat yang 4am Club Challenge 2.0 tu, kami ni sahabat-sahabat ni rasa berbunganya hati. Ya Allah, rindunya program tu. Sebab program ni kita bila kita duduk rumah, kita rasa macam kekuatan nak buat sendiri tu kurang lah. Itulah yang disebut kekuatan tu datang bila kita secara berjemaah. Bila ada kawan-kawan nak buat sekalian, Ustaz Yaakob nak buat program ni, kami rasa semangat ramai. Walaupun memang duk bangun pun pagi, cumanya nak berzikir tu kurang lah. Tapi alhamdulillah bila ada 4am Club ni, kami rasa semangat untuk terlibat dengan program ni. Jadi ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Yaakob Yusra dan pihak Madat. Semoga dilimpahkan rahmat dan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Jadi sekarang ni pukul apa? Masuk dah waktu subuh. Ada berapa minit? Sudah kan? Sudah. Subuh. Kami akan tutupkan dengan selawat Anwar insya-Allah. Kami akan tutupkan program ini dengan selawat Anwar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim ala وسير الأسرار ودين يقي الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار
الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه InsyaAllah kita akan waktu subuh. So, kita akan azan lah insyaAllah. Seminit lagi. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita tutup majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Setiap hamba pergi haji dengan segala yang baik.